Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Sri Cendekiawan. Pada hari ini saya akan membicarakan mengenai seorang tokoh yang hebat daripada bumi Palembang. Orang yang dimaksudkan ialah Sultan Palembang, Sultan Mahmud Badaruddin II yang begitu digeruni oleh penjajah Belanda. Palembang merupakan sebuah tempat yang cukup dekat dengan hati masyarakat Melayu, termasuklah orang Melayu di semenanjung Malaysia. Di sini telah lahir beberapa kerajaan Melayu purba, antaranya Kerajaan Gantoli di Tungkal, Kerajaan Sriwijaya dan juga Kerajaan Sri Tribuana. Dari Kerajaan Palembang inilah lahirnya beberapa kerajaan lain seperti Melaka, Temasek, Tanjung Pura, Minangkabau, Johor, Perak, Siak, Terengganu dan banyak lagi. Pada tahun 1375, Palembang telah berhasil ditakluk oleh Kerajaan Majapahit dan kerajaan ini telah menjadi salah satu wilayah Majapahit. Dalam beberapa ketika semasa berlaku kekacauan di Majapahit, Palembang telah dikuasai sementara waktu oleh pedagang Cina sehingga memaksa Majapahit menghantar Arya Damar untuk menguasai kembali wilayah ini. Arya Damar pada waktu itu telah dibantu oleh Kerajaan Pagaruyung. Selepas berjaya menguasai kembali Palembang, Arya Damar telah memeluk Islam dan menggunakan nama Muslim iaitu Arya Abdillah. Arya Abdillah ini telah berkahwin dengan Siu Banci iaitu bekas gundik Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit. Ini bermakna Arya Damar atau Arya Abdillah ini merupakan ayah tiri kepada Raden Patah iaitu pengasas Kerajaan Demak Bintoro yang merupakan kerajaan Islam Jawa yang pertama. Semasa pemerintahan Brawijaya V, Kerajaan Majapahit pada waktu itu sudah terlalu goyah dan sudah tidak mempunyai kekuatan untuk mengurus wilayah-wilayahnya yang luas. Sebab itulah Kerajaan Demak boleh muncul tanpa ancaman yang kuat. Brawijaya V sangat bernasib baik kerana penguasa Demak pada waktu itu merupakan anaknya sendiri. Ini kerana Raden Patah itu tidak mahu menyerang Majapahit kerana mengenangkan ayahnya yang berkuasa. Dan apabila ayahnya sudah meninggal dunia, barulah Demak menggerakkan tenteranya untuk menumpaskan Majapahit. Dalam keadaan Majapahit yang terlalu goyah ini, Arya Damar telah mengambil kesempatan dengan mengisytiharkan kebebasan Palembang daripada penguasaan Majapahit. Walaupun begitu, syarat belum cukup untuk Palembang menjadi sebuah kerajaan yang mandiri. Hanya pada tahun 1659 barulah Palembang mengisytiharkan kewujudan Kerajaan Palembang Darussalam yang dipimpin oleh Sri Susuhan Abdul Rahman 1659 hingga 1706. Sultan Mahmud Badaruddin II merupakan sultan kelima bagi Kerajaan Palembang yang memerintah pada tahun 1803 sehingga 1812, 1813, 1818 hingga 1821. Baginda merupakan sultan yang cukup berani melawan kebiadaban Belanda dan juga British di Palembang pada waktu itu sehingga diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Pada awalnya, Palembang bersekutu dengan British untuk mengusir kedudukan Belanda di Melaka. Namun selepas Belanda kalah dalam Perang Sungai Aur pada 14 September 1811, British mula menunjukkan taringnya untuk menguasai Palembang pula. Ini tentunya menyebabkan Sultan Mahmud Badaruddin tidak bersetuju. Justru berlakulah perang antara Kerajaan Palembang dengan British yang menyebabkan Sultan Mahmud Badaruddin terpaksa berundur ke Muara Rawas. Pada tahun 1812, British telah berhasil menguasai Palembang sepenuhnya dan melantik adik Sultan Mahmud iaitu Sultan Hussein Diauddin sebagai boneka mereka. Walaupun Sultan Mahmud Badaruddin telah berundur, itu tidak bermakna semangat melawan baginda telah goyah. Bahkan baginda mula mengumpul kekuatan kembali untuk merampas kerajaan Palembang daripada terus dikuasai oleh British. British pula merasa cukup terancam dengan karakter yang dimiliki oleh baginda, sehingga mereka terus memburu Sultan Mahmud Badaruddin walaupun sudah mencapai kemenangan di Palembang pada waktu itu. Pada 28 Ogos 1812, British telah bertindak menyerang kubu Sultan Mahmud di Muara Rawas sehingga berlaku peperangan dahsyat di Buai Langgu yang menyaksikan kekalahan British pada kali ini. Mayor Robinson yang kalah teruk itu terpaksa meminta perdamaian dengan Sultan Mahmud Badaruddin. Pada tahun 1814, Perjanjian Inggeris Belanda 1814 telah ditandatangani di London, yang mana perjanjian itu menuntut supaya wilayah Belanda sebelum tercetusnya Perang Napoleon
pada tahun 1803 itu haruslah diserahkan kepada Belanda kembali. Antara wilayah Belanda yang terpaksa diserahkan British ialah Palembang. Sultan Hussein telah ditangkap dan dibawa ke Betawi dan seterusnya dibuang ke Cianjur. Walaupun British telah pergi, namun Sultan Mahmud Badaruddin tidak mahu mengakui kuasa barat sehingga menyebabkan berlaku sekali lagi perang di Palembang, iaitu Perang Palembang Belanda. Pada 12 Jun 1819, Belanda di bawah pimpinan Jeneral Montingue telah bertindak menyerang kedudukan Sultan Mahmud namun tewas. Kira-kira 4 bulan kemudian, atau lebih tepat 21 Oktober 1819, sekali lagi Belanda datang untuk menyerang Sultan Mahmud. Sultan Mahmud Badaruddin sebenarnya sudah menjangkakan akan berlaku serangan kali ini, dan disebabkan itu baginda telah memperkemaskan kubu pertahanan di Sungai Musi. Serangan yang dipimpin oleh Waterberg itu hanya mampu bertahan selama 9 hari sahaja, di mana pasukan Belanda terpaksa berundur ke Betawi pada 30 Oktober 1819. Selepas 2 kali tewas kepada Sultan Mahmud, Belanda akhirnya mula mengkaji punca kekalahan mereka selama ini. Akhirnya, serangan berskala besar telah dilakukan oleh Belanda pada 1821 yang dipimpin oleh Jeneral Marcus de Knock. Belanda akhirnya berjaya merampas benteng Kembar dan benteng Piaju sehingga menyebabkan pertahanan Palembang runtuh, dan Sultan Mahmud akhirnya telah ditawan Belanda bersama dengan keluarganya di istana. Baginda akhirnya telah dibuang ke Ternate dan mangkat pada 26 September 1852. Maka berakhirlah riwayat seorang sultan yang hebat, seorang sultan yang mampu mengejutkan penjajah barat, British dan Belanda. Sultan sebeginilah yang kita mahukan untuk membawa bangsa kita ke arah kemerdekaan yang berlanjutan. Saya harap perkongsian ini memberi manfaat kepada semua penonton, dan diharapkan semua penonton meringankan tangan untuk mengetik butang subscribe. Setakat itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.